Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semua. Okey, InsyaAllah pada pagi ini kita diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama di pagi hari Jumaat ini untuk kita menambah sedikit ilmu kita berkenaan dengan bidang penerbangan. Okey. Jadi sebelum kita memula pada pagi ini, kepada yang beragama Islam, saya nak berkongsi sebuah hadis, sepotong hadis, iaitu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila meninggal je manusia ataupun anak Adam, maka terputuslah amalan mereka kecuali 3 perkara. Iaitu pertama sekali adalah amal jariah, sedekah, anak yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah pada pagi ini kita bersama-sama nak menambahkan ilmu. Tiada apa-apa kata kita nak tiada masa-masa tersirat, tapi untuk menambahkan ilmu tentang bagaimana anak-anak kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita nak sambung belajar untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi terima kasih kepada ibu bapa dan juga saudara mara, anak-anak, tuan-tuan dan puan, Datuk Sri, Tan Sri, okey, yang dapat bersama-sama pada pagi ini meluangkan waktu 30 minit ke 40 minit untuk bersama-sama kita meluangkan waktu pada pagi ini. Okey. Jadi tanpa membuang waktu, saya nak memperkenalkan dulu salah seorang panel kita pada pagi ini, iaitu Encik Muhammad Nazri. Okay. Hai, terima kasih Encik Elmi. Okay, nama saya Muhammad Nazli bin Zulkifli. So sempena hari Jumaat yang Barakah ini, saya nak ucapkan semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera lah. Okay, so hari ini saya akan menerangkan mengenai introduction untuk license aircraft engineer. Okay. Alright. Okay. Jadi terima kasih Encik Nazli di atas penerangannya tadi. Okey. Jadi selepas ini Encik Nazli akan bersama-sama dengan pihak kita selama 20 ke 30 minit dan semoga perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua. Dan sebelum saya nak bermula dengan lebih panjang lagi, jadi saya nak satu pesanan lah kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, di mana jika ada anak-anak yang lain-lain, saudara mara yang berminat nak belajar, nak tahu dengan lebih lanjut, nak masuk untuk bidang penerbangan, terutamanya kejuruteraan penerbangan, tapi mereka masih tak jelas lagi di mana, macam mana nak belajar, apa syarat kelayakan, apa institut yang diiktiraf, dan apa industri ataupun kita panggil badan-badan kerajaan yang berkaitan dengan industri penerbangan. Jadi boleh kita luangkan 20 ke 30 minit pada pagi ini untuk kita sama-sama menambah ilmu kita berkaitan dengan penerbangan. Baik, jadi tanpa membuang waktu, saya menjemput salah seorang kita tenaga pengajar dan juga tenaga mahir industri yang akan memberikan pendedahan pada pagi ini untuk ibu bapa dan juga anak-anak semua. Jadi tanpa membuang waktu, saya menjemput Encik Nazli untuk memulakan segmen beliau. Okey. Alright, terima kasih Encik Elmi. Okey. So, selamat pagi. Salam Jumaat pada semua yang menonton. Okey. Alright, so hari ini kita akan berbicara tentang mengenai bagaimana untuk menjadi jurutera penyelenggaraan kapal udara, kapal terbang ataupun kapal udara lah. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya. Okey. Nama saya Muhammad Nazli bin Zulkifli. Okay, merupakan CM Program Coordinator cum License Aircraft Engineer in Admal Group. Saya juga pemegang License Aircraft Engineer untuk type rating 737, 345 dan juga Beechcraft B200, okay, untuk kategori B1.1, B2 dan juga B1.3 lah, okay, untuk kategori. Okay, saya telah berada di bidang aviation industry selama 13 tahun. Okay. Bermula daripada MAS, Aerospace Technology, sekarang ni di Admal Group. Okey,
tajuk kita hari ini kita akan fokus kepada bagaimana untuk menjadi jurutera penyelenggaraan kapal terbang ataupun kapal udara. Okey. So, jurutera penyelenggaraan kapal terbang atau nama glamour dia ialah LAE, Licensed Aircraft Engineer, merupakan kejayaan yang membaik pulih kapal terbang. Tidak seperti sektor industri yang lain, untuk menjadi jurutera kapal terbang tidak memerlukan diploma ataupun degree. Bahkan, ia memerlukan lesen. Kerana apa? Ini kerana dalam Undang-Undang Penerbangan Civil Aviation Regulation 2016, untuk melaksanakan kerja penyelenggaraan kapal udara, ia mesti memerlukan lesen penyelenggaraan kapal udara. Alright. Okay. Seterusnya, lesen. Okay, ini contoh lesen. Okay, lesen ini hanya dikeluarkan, okay, oleh pihak berkuasa CAAM. Okay, so CAAM ialah Civil Aviation Authority of Malaysia. Pihak CAAM merupakan agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang berpangkalan di wilayah Persekutuan Putrajaya. Okay. Pihak CAAM adalah agensi yang bertanggungjawab untuk keselamatan dan undang-undang berkenaan penerbangan awam di Malaysia. Okay, seterusnya, apakah job scope? Okay, ataupun skop pekerjaan untuk penyelenggaraan kapal terbang ni. Okay, untuk job scope untuk menyelenggara kapal terbang ini dibahagikan kepada dua pangkalan. Okay, satu ialah base maintenance. Base maintenance ialah tempat jurutera dan technician, okay, dan seluruh kru menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan kepada pesawat di dalam hangar. Okay, contohnya seperti kita yang ada kereta, okay, ada sampai masanya kita akan hantar kereta kita ke workshop. Okay, begitu juga dengan kapal terbang. Okay, bila sampai masanya cukup hours dia, okay, kapal terbang ini kita perlu menyelenggara kapal terbang ini. Okay, contoh-contoh base maintenance yang ada di Malaysia, kita ada Malaysia Airlines, kita ada Aerospace, kita ada SAE, Sepang Aircraft Engineering, okay, dan sebagainya. Okay, nombor dua kita ada line maintenance. Okay, untuk pangkalan yang kedua untuk job scope ini. Okay, line maintenance yang menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan kepada pesawat di line station. Okay, contoh-contoh yang ada di line station seperti Batik Air. Okay, kita ada Malaysia Airlines Berhad, okay, untuk line station, okay, dan Firefly dan sebagainya. Okay, so bagaimanakah line station ni operation untuk line station ini? Apabila kapal terbang landing, okay, dia akan pergi ke terminal. So masa dekat terminal, dia akan berada di transit sekitar 40 ke 1 jam, 45 minit ke 1 jam. So, engineer dan technician yang bertugas akan melakukan work around inspection ataupun servicing kepada pesawat berkenaan. Okay. Seterusnya, okay, apakah advantage atau cabaran bekerja di sektor penerbangan ini? Okay. Kebanyakannya kalau bekerja di sektor penerbangan ini, okay, akan melakukan kebanyakan outstation. Okay, seperti outstation untuk rescue kapal. Contohnya, ada aircraft grounded ataupun rosak di luar negara. Biasanya, company akan set up satu tim bersama dengan technician dan juga LAE untuk pergi ke tempat tersebut untuk rescue kapal berkenaan dan membaik pulih kapal terbang tersebut dan membawanya pulang. Okay. Nombor dua, EOB, Engineer on Board. Biasanya engineer akan bersama dengan kapal terbang daripada point A ke point B. Okay. Contohnya, okay, aircraft daripada KLIA pergi terbang ke Osaka. Engineer berkenaan akan ikut
dengan kapal sampai ke destinasi. Apabila sampai, engineer akan membuat refueling ataupun mengisi minyak dan membuat penyelenggaraan kepada kapal terbang tersebut seperti work around inspection, servicing dan sebagainya. Okey. Dan advantage seterusnya jika bekerja di airlines, okey, staff biasanya akan mendapat benefit seperti tiket free untuk airline tersebut. Bukan hanya untuk satu orang tetapi untuk satu keluarga dan juga untuk saudara mara. Okey, seterusnya bagaimana untuk bekerja di sektor penyelenggaraan kapal terbang ini? Okey, untuk bekerja di sektor penerbangan ini, kebanyakan company di Malaysia memerlukan minimum diploma aircraft maintenance ataupun license untuk kategori A dan juga license untuk kategori B. Alright. Untuk entry level, dia memerlukan diploma in aircraft maintenance. Okey, contoh apabila untuk entry level masuk ke company tersebut, apabila dia ada diploma in aircraft maintenance, dia akan masuk sebagai aircraft technician. Okey, juga job scope yang lain technician, dia ada aircraft technician sheet metal, NDT, painter, tool creep dan sebagainya. Dan seterusnya, tetapi untuk menjadi technician yang bertauliah, yang certified, ia memerlukan kategori A license. Bagi kategori A, ialah license technician untuk menyelenggara kapal udara. Contohnya, selepas technician kategori A baru melepas menukar tayar kapal terbang, dia sendiri akan certify kapal terbang ini fit to fly atau dia akan endorse kapal terbang ini selamat untuk diterbangkan. Okey, dia ada kuasa untuk endorse kapal terbang ni untuk terbang dengan selamat. So, perbezaan antara diploma dan kategori A, untuk kategori A, license, dia boleh certify apa kerja yang dia buat mengikut limitation kategori A privilege. Okey. Seterusnya, kategori B. Kategori B ialah engineer ataupun jurutera. Ialah lesen jurutera penyelenggaraan kapal udara dan skop kerja untuk kategori B lebih meluas daripada kategori A. Contoh-contohnya untuk kategori B, dia akan boleh buat modification, repair, replacement, inspection and overhaul on the aircraft. So skop kategori B ni sangat meluas. Boleh dicakap seluruh aspek untuk kapal terbang. Seterusnya kategori B dipecahkan kepada dua. Pertama kategori B1. Kategori B1 ialah mechanical. Alright. So kategori B1 ialah mechanical, dia akan cover on the airframe side, on the system, aircraft engine dan basic electrical. Seterusnya kategori B2, B2 avionic, aviation electronic, avionic. Untuk B2, jurutera B2 dia akan cover lebih kepada electrical, instrument dan radio. Dan saya akan ceritakan subpart untuk kategori B1. Untuk kategori B1, kita ada B1.1, B1.2, B1.3 dan juga B1.4. Untuk B1.1 ialah aeroplane turbine. Seperti kita lihat kapal-kapal terbang Batik Air, kapal-kapal terbang Firefly, kapal terbang Malaysia Airlines, itu semua under kategori B1.1 aeroplane turbine. Seterusnya kategori B1.2. Untuk kategori B1.2, piston aircraft with a piston engine. Unpressurized aircraft piston engine. So untuk kategori B1.2, contohnya saya boleh bagi untuk cadet pilot, sebelum dia akan terbang dengan kapal yang besar, dia akan bermula dengan piston engine dulu. Untuk kapal-kapal yang kecil. Itu adalah kapal terbang B1 kategori B1.2 piston engine. Seterusnya B1.3.
helikopter turbine. Okey, seperti kita lihat helikopter yang digunakan oleh polis udara, oleh bomber, itu under kategori B1.3 helikopter turbine. Seterusnya last sekali B1.4 helikopter yang menggunakan piston engine. Alright. Okay, so conclusionnya, untuk menjadi technician kapal terbang, mereka memerlukan minimum kategori A license untuk menjadi technician yang bertauliah. Okay, dia boleh certified. Okay, dia release kapal terbang ini. Tetapi untuk menjadi jurutera, individu tersebut memerlukan kategori B license untuk menjadi jurutera yang bertauliah. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan lebih lanjut, okay, boleh komen atau boleh tulis kepada Google link yang disediakan. Okay, so saya pass balik kepada Encik Helmi. Okay, terima kasih daripada Encik Nazli untuk sedikit penerangan dan juga pendedahannya berkenaan dengan sedikit tentang license aircraft engineering. Okay, jadi kepada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang orang kata dia masih tak tahu lagi, dia masih tak tahu lagi macam mana jalan dan hala tujunya. Tadi Encik Nazli dah bagi tahu sedikit. Okay, jadi saya harapkan jika kita dah ada satu informasi, bila kita ada informasi ni dia berlainan dengan orang yang cari informasi. Kalau kita tak tahu, jadi kita tak tahu macam mana nak memilih, macam tu. Jadi bila kita dah tahu, walaupun kita tidak memilih pilihan itu, tapi yang penting kita dah tahu pilihan itu ada, cuma kita tidak memilih pilihan itu. Okey, jadi untuk bidang penerbangan ini, dia satu daripada pendapat peribadi saya, satu bidang yang exciting. Kita panggil bidang yang hari-hari, setiap hari adalah hari yang berbeza, dan setiap hari adalah hari yang memberikan satu passionate ataupun satu kepuasan untuk kita dalam alam pekerjaan. Okey, jadi kita akan kita sepatutnya pada break ni kita akan ada sharing video, tapi disebabkan ada masalah teknikal, jadi kita tak dapat sharing kita punya video. Tapi tak ada masalah, nanti boleh tengok balik video-video kita di laman sesawan kita di admal.edu.my ataupun di laman Facebook kita Admal Aviation, ataupun di TikTok kita Admal Aviation TikTok. Okey, jadi kepada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang sekarang ni tadi dah dengar dah sedikit, masih mungkin ada yang tak sampai lagi, tapi dah tahu tak? Oh, jadi kalau jadi license engineer ni dia lain daripada diploma engineer dan sebagainya. Jadi dia nak tahu siapakah institusi-institusi ataupun organisasi-organisasi yang menjalankan program ini. Sebab program ini bukan dijalankan semata-mata di bawah bahagian pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Dia salah satu di bawah industri seperti mana dinyatakan oleh Cik Nazri tadi, di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia, dan di bawahnya adalah Civil Aviation Authority Malaysia. Jadi jika nak sambung belajar, dia ada prosedur-prosedur dan juga ada tempat-tempatnya. Jadi saya berharap Encik Nazli akan meneruskan perkongsian berkenaan pathway ataupun jalan je bagaimana nak menjadi seorang engineer, aircraft engineer yang bertauliah ataupun berlesen lah. Jadi saya kembalikan kita punya segmen kita kepada Encik Nazli. Dipersilakan Encik Nazli. Okay, terima kasih Encik Helmi. Okay, so saya akan teruskan bagaimana untuk cara-caranya bagi lepasan, bagi adik-adik di luar sana, bagi ibu bapa di luar sana, kalau berminat untuk menceburi kerjaya ini. So kerjaya ini boleh diceburi daripada lepasan SPM, lepasan diploma dan juga lepasan degree. Untuk mendapat lesen, pelajar perlu mengikuti lesen program yang approved by CAM. Kepada ibu bapa di luar sana, saya tekankan di sini,
Jika anak-anak anda berminat mengikuti program ini, saya sarankan supaya anda semak dahulu tempat berkenaan. Okey, adakah tempat berkenaan mendapat kelulusan daripada pihak CEM ataupun tidak untuk menjalani program berkenaan. Kami di ADMAL, okey, kami dari ADMAL adalah salah satu approved MTO, Maintenance Training Organisation, dari pihak berkuasa CEM. Number approval kami ialah ATO/2015/03. Okay. So kalau nak cari tempat itu approve atau tidak, boleh melayari caam.gov.my. Okay. Okay. Di ADMAL kami menyediakan 3 program berkenaan dengan license program yang saya ceritakan tadi. Okay, pertama, Diploma Aircraft Maintenance Technology with kategori A license. Nombor 2, seterusnya kategori B1.1, okay, Aeroplane Turbine untuk mechanical. Okay, nombor 3, kategori B2 Avionic, okay, untuk EIR, okay, Electrical Instrument and Radio. Okay, saya akan explain untuk Diploma Aircraft Maintenance Technology with kategori A license. Program ini selama 3 tahun setengah. 2 tahun setengah pelajar akan berada di ADMAL dan 1 tahun pelajar akan ditempatkan di latihan industri penyelenggaraan kapal terbang di base maintenance mahupun di base maintenance ataupun line maintenance. Okay. Untuk kategori B license engineer, okay, kita ada kategori B1.1 dan juga B2 aircraft avionics. Pelajar akan mengikuti program ini selama 4 tahun. 2 tahun pelajar akan berada di ADMAL untuk complete dia punya teori dan basic practical. Dalam 2 tahun ini, okay, pelajar akan menduduki start daripada modul 1 matematik, 2, 3 sampailah modul 17 propeller. Okey, untuk kategori B1.1 dia ada 13 modul. Untuk kategori B2 dia ada 12 modul. Okey. Kemudian selepas habis 2 tahun, pelajar akan ditempatkan di latihan industri penyelenggaraan kapal terbang di Malaysia. Okey. Dan semua yang kami tempatkan mestilah approved maintenance repair overhaul part 145. Okay. So contoh-contoh tempat yang kami akan hantar di KLIA Subang, Langkawi, Miri, Kota Kinabalu, Kota Baru dan banyak lagi. Okay. So selepas tamat pengajian selama 4 tahun ni, okay, selama program ini, pihak kolej akan submit lesen application pelajar ke pihak CEM. Dan selepas itu, pihak CEM mengesahkan borang application pelajar tersebut, pihak CEM akan mengeluarkan lesen kepada pelajar. So, lesen ni kita panggil lesen without type rating. So, maknanya dekat belakang ni dia tak ada type lah. Okay. Dengan menggunakan lesen ini, pelajar boleh mencari kerja di sektor penyelenggaraan pesawat di Malaysia ataupun di luar negara. Sekiranya diterima bekerja di company airlines ataupun mana-mana base maintenance, kemungkinan besar mereka akan dipilih untuk menyertai type course selama 2 ke 3 bulan mengikut type kapal di company tersebut. Okey. Selepas habis pengajian aircraft type training, pelajar akan melalui beberapa company procedure sampai pelajar tersebut berjaya menjadi licensed aircraft engineer yang bertauliah. Selepas itu, setelah menjadi licensed aircraft engineer yang bertauliah, pelajar mereka akan exercise privilege mereka untuk menyelenggara kapal terbang di company tersebut. Jadi, untuk keseluruhan program ini, kebiasaannya pelajar akan mengambil masa
lebih kurang 4 tahun untuk mendapatkan lesen. So, jika ada apa-apa pertanyaan, okay, anda boleh komen di Google link, okay, dan saya akan cuba menjawab pertanyaan anda. Okay, sekian, terima kasih. Saya lepas kepada moderator. Okey, diucapkan terima kasih kepada Encik Nazli, salah seorang engineer kita, yang bertauliah, yang di mana kita hari ini sama-sama mendengar sedikit pendedahan daripada license aircraft engineer sendiri berkenaan hala tuju dan juga perjalanan mereka. Jadi kita ada beberapa soalan untuk Cik Nazli dan diharap Cik Nazli dapat menjawab soalan-soalan ini. Okey. Soalan yang kita nak tanya Cik Nazli sini, di mana adakah had umur Cik Nazli untuk kita menjalani program latihan pelesenan ni sebenarnya? Adakah ada had umur 18 tahun saja ke, lebih 18 tahun ke dan sebagainya? Okey, untuk had umur, okey, selepas SPM, okey, boleh join program ini, okey, dengan menggunakan result SPM. Dan juga dari 19 ke atas lah, maknanya 19 tahun dan ke atas, tiada had umur ke atas tu. Jadi secara khususnya tiada had umur untuk siapa-siapa yang nak menjalankan program ini. Cuma ada pertanyaan lagi daripada kita punya viewers kita. Adakah Admal ada menjalankan type course di Admal lah, atau ada jalankan type course tak untuk pemagang LWTR? Saya pun tak tahu LWTR. Apa LWTR tu? Cik Nazli cerita sikit. So LWTR is a license without type rating lah. So bila mula-mula habis, pelajar akan dapat LWTR dulu. Okey, selepas pelajar habis, lepas pelajar meneruki type course, barulah license itu with type rating. Okey, dekat Admal buat masa ni kita memang ada type course. Okey, mostly untuk kapal GA dan juga Beechcraft lah. Okey. Okey, jadi diharap di situ dapat menjawab pertanyaan daripada salah seorang viewers kita. Jadi saya ada lagi beberapa soalan untuk Encik Nazli yang kita nak tanya daripada kalau pelajar itu ataupun pelatih daripada kategori A1, dia nak upgrade kan ataupun dia nak pergi lebih lagi kepada kategori B. Jadi apa dia punya langkah-langkah dia? Dia kena masuk exam ke, dia kena kerja dulu ke, ataupun dia kena boleh kena belajar full time atau part time daripada kategori A, dia dah ada license kategori A, dia nak pergi ke license kategori B. Macam mana tu Encik Nazli? Okey, untuk pemegang license kategori A, okey, kalau anda upgrade untuk ke kategori B, okay, jika anda tengah bekerja, anda boleh buat anda boleh extend license anda untuk kategori B1.1 ataupun B2. Okey, anda boleh datang ke Admal, register. So kami akan bagi tahu modul apakah anda perlu ambil dan maintenance, berapa lama maintenance experience yang perlu diperlukan, dan kemudian kamu register di Admal, ambil exam, buat assessment dan boleh submit ke CM. Okey, jadi maknanya di sini pelajar tu boleh ambil di Admal tetapi dia tak perlu belajar full time. Begitu. Okey, dia kena part time lah. Di mana bekerja dia boleh part time. Kalau dia tak bekerja macam mana? Kalau dia tak bekerja dia boleh join as a full time. Kena kerja full time, kena masuk sebagai full time lah. Betul. Sedang 4 tahun tu. Betul. Okey, jadi saya nak tanya Cik Nazli. Jadi ini kepada ibu bapa dan pelajar mungkin yang ada tak dapat hadir pada pagi ni, tapi mereka dah request untuk kita savekan kita punya live, jadi dia akan tengok balik lepas ni. Jadi kepada pelajar yang aspirasi mereka selepas SPM, contoh dalam bulan 2 ni insya-Allah mereka akan bermula SPM. Jadi mereka ternampak di pilihan UPU tu ada beberapa pilihan berkaitan dengan kejuruteraan penerbangan. Seperti contohnya di UPM ada Aerospace Engineering, lepas tu ada Aviation Engineering juga di UPU. Adakah pelajar-pelajar yang dah graduate degree ini nanti, ijazah ini nanti,
dia perlu repeat balik lesson dia ataupun dia boleh terus ada macam short course ataupun kita panggil macam dia tak ada, dia ada cara shortcut ke ataupun dia kena juga, dia habis degree dia kena ambil juga 4 tahun untuk buat license tu, Cik Nazli? Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan ini, jika pelajar berkenaan mengambil diploma ataupun degree dekat UPU, tapi satu hari nanti dia juga ingin menjadi jurutera kapal udara, so pelajar ini memang akan start the whole over again lah. Okay. Mana kalau untuk kategori B, dia akan ambil 2 tahun teori dan 2 tahun maintenance experience. Okay, untuk full program. Okay. Tapi kalau dia nak buat as a part time pun boleh, tapi dengan syarat dia perlu bekerja dahulu. Barulah kami di Admal boleh ambil dia untuk melakukan part time untuk buat kategori B ataupun A license. Kerana syarat-syarat untuk mengambil license di Admal as a external kena bekerja dahulu dengan kapal udara. Okey, jadi kalau saya bagi ringkasannya di sini, contohnya jika dia dah dapat ijazah daripada UPM Aerospace Engineering, lepas tu dia masuk mungkin sebagai manufacturing, metal sheet contohnya. Bukan maintenance yang direct pegang kapal ataupun yang ada tauliah dengan kapal. Jadi dia nak tak nak dia kena masuk full time dulu baru dia boleh dapat lesen. Begitu Cik Nazli? Oh, jadi itu harap ada sedikit pencerahan sebab sebelum ini pun kita ada berjumpa dengan beberapa ibu bapa dan pelajar di mana mereka anak je nak bekerja lain. Jadi bila dia masuk ke dalam sistem UPU, dia tidak tahu di mana UPU ini di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, KPT lah. Tetapi untuk license ni di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Jadi dia lain sedikit dia punya syarat-syarat je. Jadi untuk di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia ni dia di mana di bawah situ adalah CAM. Jadi CAM ni akan mengeluarkan license dan dia tak kisah pun pelajar tu ada degree ke tak ada degree. Yang penting dia ada license dan lulus license. Itulah dia punya syarat dia untuk dia bertauliah. Okey, jadi ada soalan daripada kita punya okey. Jadi kita soalan terakhir lah daripada viewer kita. Adakah Admal ada modul-modul seperti rotary wing? Yang biasa-biasanya lah. Jadi jika ada soalan lagi nanti boleh tanya, tapi ini kita tanyakan untuk segmen kita pada pagi ini, ada tak untuk modul rotary wing dan sebagainya? Okey, terima kasih. Untuk masa ini, untuk helikopter rotary modul 12, Admal tak ada lagi. Okay, so memang in future insyaAllah kita akan buat. So once dah ada, kita akan announce dekat kita punya Facebook, Instagram dan juga TikTok lah. Okay, buat masa ni, rotary dengan piston belum ada lagi. Kami di Admal fokus kepada B1.1 dan juga B2 license. Okey, jadi saya berharap daripada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini dapat input-input yang diberikan, dapat memberikan sedikit pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak untuk sistem perjalanan jika berminat ataupun bercita-cita untuk menjadi seorang licensed aircraft engineer. Okey, jadi kita akan bertemu lagi di hari yang lain, di waktu yang lain, dan diharapkan peserta-peserta yang menghadiri pada pagi ini boleh like dan subscribe kita punya page. Bukan untuk apa? Untuk dapat update yang terkini berkenaan apa aktiviti-aktiviti, apa promosi-promosi ataupun program-program yang mungkin membantu kerjaya kita di masa akan datang nanti. Jadi sekali lagi, saya sebagai pihak moderator, penganjur mengucapkan terima kasih kepada Encik Nazli yang sangat sibuk sebenarnya. Encik Nazli yang sangat sibuk, perlu faham, seorang yang orang kata pelatih tenaga pengajar bertauliah untuk mengajar orang bertauliah. Jadi dia dapat meluangkan waktu untuk anak-anak, untuk adik-adik kita pada pagi ini. Jadi sebentar lagi saya akan letak di link di Facebook untuk satu Google Form untuk adik-adik semua ataupun ibu bapa yang pelajar yang mungkin nak tahu dengan lebih lanjut ataupun mungkin perlukan sentuhan yang lebih
orang kata lebih spesifik, nak tahu, nak tanya dengan pegawai terlibat, apa syllabus, apa berapa yuran pengajian, berapa lama nak belajar dan sebagainya, syarat dan kelayakan. Jadi kita boleh tengok di link di Facebook nanti. Okey, jadi itu saja untuk kita punya sembang santai kita ataupun kita punya webinar pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Nazri dan Encik Nazri boleh dah bagi 1-2 kata lah untuk pelajar-pelajar kita tahu apa kita pada pagi ini. Okey, kepada pelajar, kepada kandidat lepas yang nak ambil SPM, okey, selamat berjaya, okey, diucapkan. Dan kepada pelajar-pelajar, kepada yang berminat untuk mengikuti program penyelenggaraan kapal terbang ini, okey, boleh daftar, okey, dekat website Admal. Okey, so kita punya intake bulan 3 nanti. Okey, sekian.